InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Daibak, iaitu kitab amalan penghapus dosa. Kita akan tengok muka surat 37 sambung pada hadis yang ke-7. Muka surat 37 kita akan sambung pada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Apatah lagi untuk pagi ini kita berada di dalam majlis untuk kita mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis-hadis ini menjadi petunjuk kepada kita dan penyejuk jiwa kita, dan kita membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini disebutkan oleh seorang ulama yang dikenali sebagai Abdullah bin Mubarak ataupun dikenali sebagai Ibnu Mubarak, seorang ulama besar dan juga ulama yang kaya raya, sebab dia ni adalah seorang ahli perniagaan dan dia juga adalah seorang ulama, dan dialah yang menaja beberapa ulama yang hidup sezaman dengannya. Antaranya iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, ulama besar di kota Madinah, yang mana Imam Malik ni tak bekerja kerana kehidupannya telah ditaja oleh Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, Imam Malik ni tak patut kerja sebab dia ni adalah ulama, sepatutnya dia belajar dan menyampaikan manfaat kepada umat. Itu cara dia. Sebab dia kata walaupun dia ulama, Abdullah bin Mubarak ni, tapi dia kata saya ni diberikan kelebihan untuk bekerja, untuk berniaga, dan patutnya saya membantu ulama yang lain untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan dia ulama tuan-tuan, tapi cara berfikirnya lain. Abdullah bin Mubarak ni tuan-tuan, dia mengumpulkan kelebihan dan juga kesempurnaan bagi seorang manusia lah kepada Abdullah bin Mubarak. Apa ucapan dia tuan-tuan? Iaitu ada seorang telah bertanya kepada dia, katanya, wahai Abdullah bin Mubarak, apakah kamu ni tak nak bergaul kepada masyarakat? Kamu tak sunyi ke? Sebab dia duduk di dalam rumahnya, hanya duduk di dalam biliknya sahaja, tak keluar, melainkan hanya urusan ibadah dan hanya urusan perniagaan. Yang lain dia banyak spendkan masanya di dalam rumahnya. Adakah kamu tak sunyi, tak bergaul dengan manusia ni? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Aku tak pernah sunyi kerana aku duduk bersama dengan Rasulullah, para sahabat dan juga para ulama. Kenapa dia ucap macam ni tuan-tuan? Sebab dia duduk di rumah dan membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin ni dia tak ada healing lain dah, tak perlu nak healing dah sangat. Dia duduk di rumah belajari hadis-hadis Nabi, seolah-olahnya dia duduk bersama dengan Nabi dan Nabi menyebutkan hadis-hadis kepada kita, dan kita mengambillah pengajaran faedah daripada petunjuk Nabawi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Daibak, iaitu kitab amalan penghapus dosa. Kita akan tengok muka surat 37 sambung pada hadis yang ke-7. Muka surat 37 kita akan sambung pada hadis yang ke-7. Baik. Bulan lalu ada yang tanya saya ada bawa kitab tak? Bulan ni saya bawa kitab. Hari ni bawa kitab. Siapa yang tak ada kitab boleh dapatkan di belakang lah. Okey, baik. Kita tengok hadis yang ke-7, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an.
Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Baik. Hadis ni riwayat Tabarani tapi hadis ni lemah. Baik, kata Nabi ma'allama ibnahu al-Qur'ana nadhara. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya secara tulisan, ghafara lahu ma taqaddam min dhanbih, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu, wa ma ta'akhir, dan juga diampunkan dosa-dosanya yang akan datang. Okey, hadis ni lemah sebab ada beberapa perawi di dalam hadis ini adalah majhul, tidak dikenali. Okey. Baik, walaupun hadis ni lemah, namun ada hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang keutamaan belajar Al-Quran dan juga mengajar Al-Quran. Baik, apa dia? Ni ibu-ibu ayah boleh buat nota lah, buat nota tambahan. Di dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan ni keutamaan belajar dan juga mengajar Quran. Apa dia? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalangan manusia ini adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Ni hadis sahih tuan-tuan. Sebaik-baik manusia ni adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Okey, jadi kita bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi kita juga mestilah mengajar Al-Quran, khususnya lah kepada anak-anak kita, supaya mereka ini terpandulah kehidupannya kepada Allah dan Rasul. Baik, dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim pula daripada Abu Umamah, iaitu menyebutkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pembacanya. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita mati sahaja nanti, lalu dibangkit di Yaumul Mahsyar, kita akan bangkit di dalam kebingungan. Kita dibangkitkan di tempat yang paling asing, yang kita tak tahu. Dengan tidur yang lama di alam barzah tu, lalu dibangkitkan, kita jadi bingung. Tempat yang tak pernah kita sampai. Dan kita bersendirian pada waktu tersebut. Sehingga Allah Ta'ala merakamkan manusia yang dibangkit ketika itu akan menyebutkan, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana mim marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur ni, siapa yang bangunkan kami daripada mati ni. Kerana apa? Sudahlah bingung, sudahlah bersendirian, dan mereka ketakutan, kitalah ketakutan. Kerana hari yang dibangkitkan itu adalah hari untuk dihisap amal-amal kita, untuk dinilai amal-amal yang telah kita lakukan. Lalu Allah Ta'ala menyebut, hadza ma wa'adar rahman, inilah janji daripada Tuhan kamu. Hari ini adalah hari balasan kepada orang yang beramal saleh, dan hari azab bagi orang yang melakukan maksiat. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi waktu tu tuan-tuan, baru kita dapat bayangkan betapa pentingnya Al-Quran yang menjadi peneman, syafaat kepada kita di hari akhirat. Tidak ada lagi pasangan hidup kita, tidak ada lagi anak-anak, tidak ada kenalan telat, semua tidak ada tuan-tuan. Yang tinggal hanya kita bersendirian. Jadi kita bawalah teman yang paling terbaik kepada kita di hari akhirat, iaitu Al-Quran. Baik. Di dalam keutamaan Al-Quran ni, kita boleh tengok di dalam beberapa hadis yang lain. Tadi hadis yang pertama kita bincang, iaitu sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Quran itu menjadi syafaat. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi menyebutkan, siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, Allah akan turunkan tanazzalat alaihim, akan turunkan kepadanya ada 4 perkara. Allah berikan kepada manusia yang belajar Quran ni 4 perkara. Pertama, Allah turunkan as-sakinah, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Tenang dan bahagia ni tak boleh dibeli. Okey? Orang yang senang belum tentu lagi tenang kan?
Sebab ketenangan itu adalah pada jiwa. Dia bukan pada harta yang kita miliki, tetapi dia ada dekat sini. Tenang. Allah hanya berikan dan Allah janjikan kepada orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebab itu ketenangan ini disebut sebagai Al-Jannatul Ajilah. Antara syurga yang Allah Ta'ala segerakan di dunia. Kalau di dunia tuan-tuan kita tak rasa tenang tuan-tuan, bagaimana kita nak rasa syurga di hari akhirat? Jadi, orang yang Allah kasihi, orang yang Allah Ta'ala pilih dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga, di dunia lagi Allah dah berikan kepada jiwanya adalah ketenangan. Tenang. Walaupun hartanya biasa-biasa saja, tenang. Sebab baginda Nabi SAW, kehidupannya lebih lagi kurang daripada kita. Tengoklah rumah baginda Nabi bagaimana. Seperti mana yang diceritakan. Kepala Nabi masuk dalam bilik, tersentuh bumbung rumahnya. Nabi SAW solat, isterinya tidur, terpaksa ditolak ke tepi kakinya. Nak kata sempitnya ruangnya. Tetapi bukan itu yang menjadi nilai dalam kehidupan. Yang menjadi nilai adalah ketenangan pada jiwa kita. Okey, sebab itu perkara pertama yang Allah berikan as-sakinah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan turunkan rahmah, iaitu belas kasih daripada Allah kepada kita. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengelilingi kita ini dengan para malaikat. Dan yang keempat, lagi utama lagi, wa dzakarallahu fi man indah, kata Nabi, iaitu Allah akan menyebut-nyebut nama kita kepada mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkenallah kita kepada di dalam kalangan penghuni-penghuni langit. Nah, ini antaralah yang disebutkan keutamaan orang yang belajar dan juga mengajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran. Baik, di dalam hadis yang lain pula, ibu-ibu ayah boleh salin, boleh dapat. Baik, banyak hadis kita nak sentuh ni sebab nak tunjukkan ada hadis-hadis yang sahih yang menyokong tentang keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Di dalam hadis yang lain pula nak tunjukkan kepada kita betapa utamanya belajar dan mengajar Quran ni, seperti mana hadis yang masyhur yang disebutkan kepada kita dalam riwayat At-Tabrani dan juga Ibn Hibban. Hadis ini sahih menurut Ibn Hibban. Daripada Abu Umamah, Nabi SAW telah bersabda, Nabi kata apa? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah. Sesiapa yang membaca ayatul kursi, siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali selepas solat fardu. Jangan lupa, lepas solat fardu ni, bacalah ayatul kursi. Selepas solat fardu, antara zikir wirid yang kita jangan tinggalkan adalah bacaan ayatul kursi. Ayatul kursi satu ayat daripada Al-Quran, bukan satu surah. Bukan dua ayat, satu ayat daripada Quran. Baca selepas salat. Nabi kata apa? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Maka siapa yang membacanya tidak akan terhalang baginya untuk masuk ke syurga Allah, melainkan kematian. Maksudnya selagi dia tak mati, selagi itulah tak masuk syurga. Matinya dia ke syurga Allah. Nampak? Satu ayat sahaja. Bayangkan, itu baru satu ayat. Kalau satu surah, kalau satu Quran, bagaimana? Sebab itu inilah faedah dan pentingnya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sayangnya kita pada keluarga kita, ibu bapa kita, pasangan dan anak-anak kita, kita bukan sayang hanya di dunia sahaja nak mereka berjaya. Kita nak juga mereka berjaya di hari akhirat. Okay? Kita nak mereka sama-sama dengan kita. Tangan orang yang kita akan pegang untuk dipimpin masuk ke dalam syurga itu, insya-Allah lah, itulah tangan pasangan kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi di dunia ni sama-samalah kita bersama dengan keluarga kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebab ini ganjaran besar yang dijanjikan. Cuba bayangkan ada orang offer kita. Siapa yang dia invest dekat satu ni, insya-Allah lah dia dapat pulangan 7%. Dengan 7% pun kita dah menggelabar dah. Banyak pulangan ni. Kita invest sekarang juga. Siapa yang invest dekat sini 14% pulangan dia. Kita seronok dengar dah. Dan kita ajak keluarga kita, jom kita invest dekat sini. 14% pulangan dia. Bayangkanlah. Kalau Allah Ta'ala hanya sebut kamu invest
setiap kali solat baca satu ayat ayatul kursi, kamu dapat ganjaran syurga. Benda ni patut kita sampaikan kepada keluarga kita. Jom anak-anak, jom suami, jom isteri kita baca Quran ni. Sebab satu ayat baca pun dah dijamin sebagai ahlul jannah. Baik, di dalam hadis yang lain pula, hadis yang masyhur juga yang dibaca oleh kita, iaitu hadis daripada Ibnu Majah. Hadis daripada Ibnu Majah, iaitu daripada Abu Hurairah, baginda Nabi bersabda, "Inna suratan fil Quran 30 ayah." Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah, dan satu surah itu ada 30 ayat. Syafa'at li sahibiha hatta ghufiralah. Siapa yang membacanya, dia akan jadi syafaat kepada si pembacanya itu sehinggalah dia diampunkan dosanya. Maksudnya apa? Baca satu surah ni yang ada 30 ayat ni, dibaca, dia akan temani si pembacanya itu sampailah si pembaca itu dah masuk syurga Allah. Barulah ditinggalkan. Surah apa ni? Tabarakalladzi biyadihil muluk. Iaitu surah Al-Muluk. Okay, surah Al-Muluk. Tadi satu ayat dapat jaminan macam tu. Ni satu surah dapat jaminan pula. Dia menjadi teman kita. Selagi mana kita tak masuk syurga, selagi tu dia tak tinggalkan kita. Bayangkan kita ada kawan susah dan kawan senang. Macam mana kita sayang kepada kawan ni, sudah tentulah luar biasa sayangnya. Ini adalah surah yang akan temani kita ke mana sahaja kita pergi di hari akhirat. Sehinggalah kita diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga, barulah dia tinggalkan kita. Okay? Saya sebutkan tadi, kita bangkit dalam keadaan kesunyian, keseorangan, kita bangkit dalam ketakutan yang melampau, kebingungan di tempat yang asing. Siapa lagi kita nak berpaut? Siapa lagi nak menemani kita? Inilah amal-amal yang kita lakukan. Selain pergi belajar piano, main gitar, apa lagi sekarang macam-macam belajar kan? Mandarin lah, belajar bahasa Arab, apa-apalah belajarnya. Jangan abaikan pembelajaran Al-Quran. Kalau boleh, kita lah yang ajar anak-anak kita baca Al-Quran. Bayangkan anak kita baca, paling tidaklah dia baca Fatihah sepanjang hayat dia di dalam solat. Selagi itulah menjadi saham kepada kita di hari akhirat. Anak kita pula ajar pada anak dia, cucu kita. Cucu kita pun baca sepanjang hayat. Selagi itulah menjadi saham kepada kita. Cucu kita ajar pada anak dia, cicit kita. Kita pun tak sempat jumpa. Mungkinlah cicit kita baca. Kebetulan lah cicit kita pula jadi ustaz pula, mengajar pula orang lain beramal. InsyaAllah lah, mudah-mudahan semuanya menjadi syafaat kepada kita. Okey? Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dah sebut berkaitan tentang keutamaan Al-Quran ini, siapa yang membacanya dan siapa yang mengajarkan kepadanya, tetapi ada satu syarat yang Allah tegaskan kepada kita, iaitu melalui hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Baginda Nabi SAW menceritakan, iaitu melalui jalur Abu Hurairah, iaitu Sulaiman bin Yasar pernah bertanya melalui Nafil, seorang ahli Syam, kepada Abu Hurairah. Dia kata, "Wahai Abu Hurairah, wahai tuan, wahai syekh, tolong ceritakan kepada kami apa yang kamu pernah dengar daripada baginda Nabi SAW." Seorang ahli Syam ni tanya pada Abu Hurairah. Nabi dah wafat dah. Lalu ditanya, apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi ni? Abu Hurairah cerita, Nabi pernah menyebutkan ada 3 golongan yang akan dihisap paling awal di Yaumul Mahsyar. Siapa golongan tu? Kata Nabi SAW, pertama, orang yang mati syahid. Lalu dibawa amal-amalnya, lalu ditunjukkan, betul ke ni amal kamu? Dia kata, ya, inilah amal saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu telah buat dengan amal ni? Lelaki yang mati syahid tu kata apa? Dahulu aku telah berperang sehinggalah aku terkorban syahid dalam peperangan tu. Allah Ta'ala menyebutkan, kadzabta, kamu pembohong. Sebab apa? Kamu buat perkara itu bukan untuk mati syahid kerana Allah, tapi kerana nak jadi jari. Allah kata, sebab kamu nak disebut-sebut dalam kalangan manusia agar digelar sebagai jari pahlawan. Orang yang paling berani, kamu nak digelar sebagai pejuang. Kamu bukan buat kerana aku, tapi buat kerana manusia.
Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ditarik lelaki ini dengan wajahnya diseretkan, lalu dihumbankan ke dalam neraka Allah. Ni orang yang mati syahid tuan-tuan, bukan calang-calang amal ni. Orang yang mati syahid. Golongan yang kedua yang disebutkan oleh Abu Hurairah melalui baginda Nabi SAW, iaitu golongan yang rajulun ta'allamal ilm wa 'allamahu wa qara'al Quran. Golongan yang belajar ilmu, mengajar ilmu, dan golongan yang membaca Al-Quran. Datang orang ni, tok-tok guru, tok-tok imam, tok-tok syekh ni golongan paling awal yang akan dihisap. Duduk di frontliner untuk dihisap. Jadi salah seorang daripada mereka ni akan ditanya, ditunjukkan amal-amal dia, dan dia mengakui, fa'arafaha. Dia akui, ya, ni amal yang saya buat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan kata pada dia, fama amilta fiha. Apa yang kamu buat sebenarnya dekat dunia dulu? Dia kata, saya dulu belajar dan mengajar. Dan saya juga belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Allah kata, kadzabta, kau pembohong. Kau belajar ilmu, mengajar ilmu sebab nak digelar sebagai tok syekh, nak digelar sebagai ustaz, nak dipanggil tok guru, dan nak dipanggil lah macam-macam gelaran-gelaran yang mulia di kalangan manusia. Dan kamu baca Quran pun sebab nak disebut-sebut sebagai qari, al-muqri, dan sebagainya, macam-macam lah gelaran. Allah kata kamu pembohong. Lalu diperintahkan malaikat, diseret wajahnya, lalu dihumbankan ke dalam neraka. Datang golongan yang ketiga, iaitu kata Abu Hurairah, iaitu orang yang rajulun wassa'allahu alaihi, orang yang Allah Ta'ala luaskan rezeki dia. Allah luaskan rezeki dia. Dan bila Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya amal-amal yang dia lakukan, dan dia kata fa'arafaha, ya, ni amal yang saya buat. Allah Ta'ala bertanya, fama amilta fiha. Dulu dekat dunia kamu buat apa? Dia kata, saya telah menginfak seluruh harta yang saya miliki. Seluruh. Kulli. Semua. Tak ada satu ditinggal. Sebab dalam hadis itu dia kata apa? Ma taraktu min subulit tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tak tinggal sedikit pun harta untuk aku. Melainkan semua harta yang aku dapat, aku infak untuk engkau, ya Allah. Aku letakkan di jalan engkau. Allah kata, kadzabta, kamu pembohong. Ni bukan suku harta, ni bukan separuh harta. Seluruh harta dia infak. Tapi Allah kata, kamu pembohong. Kenapa? Sebab kamu buat macam tu agar kamu itu digelar sebagai jawad, orang yang paling pemurah. Terkenal sebagai dermawan, tapi kamu bukan buat kerana aku. Kamu buat kerana manusia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat, diseret wajahnya, lalu dihumbankan ke dalam neraka. Kenapa saya bawa hadis riwayat Bukhari ni, ibu-ibu ayah? Sebab saya nak bagi tahu, kita dah sebut dah keutamaan dan kelebihan orang yang belajar dan mengajar Quran. Tapi jagalah niat di hati kita. Jangan kita kotori niat hati kita itu untuk mendapatkan pandangan manusia. Untuk dapatkan kata-kata daripada manusia, kemuliaan daripada manusia. Kerana ia akan mengundang kebinasaan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Allah Ta'ala telah perintahkan satu ancaman kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Allah kata apa? Ana aghna syuraka ani syirk. Aku tak suka disekutukan dengan sesuatu. Ataupun istilah kita lah. Aku tak suka dimadukan. Tak suka kan ibu? Kita dengar perkataan, saya tak suka. Allah Ta'ala sebut perkataan tu. Ana aghna syuraka ani syirk. Aku tak suka untuk disekutukan. Kalau ibu-ibu kita yang tak sempurna ni pun tak suka dimadukan, Allah tu Tuhan yang paling sempurna. Dia tak suka hamba dia menyekutukan dia dengan sesuatu yang tak layak untuk dia. Kenapa Allah sebut macam ni? Sebab dia Tuhan yang paling sempurna. Saya bayangkan macam ni. Kita ni waktu kita kecil, kita berhajat kepada orang tua kita. Sebab kita sangat perlukan kepada mereka. Itu menunjukkan kita tak sempurna. Kita tak boleh buat apa-apa melainkan bantuan daripada ibu bapa kita. Kemudian kita pun dewasa. Kita rasa saya boleh buat segalanya. Tapi waktu itu kita kata pada orang tua kita, saya rasa saya nak kahwin lah. Kerana apa kita berhajat pada pasangan? Sebab kita tak sempurna.
Lepas kita berkahwin, kita kata pada pasangan kita, seronok juga kan kalau ada anak. Kita berhajat pada anak. Kerana apa? Sebab tak sempurna. Dah dapat anak pula, kan best kalau dapat anak sepasang. Berhajat lagi. Itu menunjukkan kita tak sempurna. Manusia, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia berhajat kepada sesuatu kerana tak sempurna. Allah Ta'ala bila dia sebut, aku tak perlukan kepada sekutu, itu bererti dialah Tuhan yang paling sempurna. Allah ciptakan alam ni, bumi ni. Allah Ta'ala tak perlukan bumi dan alam ni sebenarnya. Sebab dia yang paling sempurna. Manusia mencipta juga. Dia cipta rumah, dia berhajat pada rumah. Dia ciptakan kereta, dia berhajat pada kereta. Dia cipta teknologi, dia berhajat pada teknologi. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Dia ciptakan seluruh benda ni, dia tak berhajat pun. Itulah Allah Tuhan yang maha sempurna. Sebab itu adalah perkara yang paling Allah pantang. Dia tak nak disekutukan, ataupun kita terjemah, dia tak nak dimadukan. Macam mana ibu-ibu tak suka perkataan tu, macam itulah Allah tak suka untuk disekutukan. Baik, lalu Allah Ta'ala kata apa? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang melakukan satu amalan, lalu dia mensyirikkan aku. Kita pun pelik. Apa manusia yang beramal, lalu syirik? Kalau dia syirik, syiriklah. Tapi Allah kata, siapa yang man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, amal salih, tapi dia mensyirikkan aku dengan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan kepada kita ada satu perkara yang dilakukan oleh orang saleh. Ni penyakit orang saleh ni. Apa dia? Iaitu riak. Riak. Sebab itu hadis yang kita bincang tadi. Orang yang belajar, mengajar Quran, orang yang bersedekah seluruh harta, orang yang berjihad. Orang-orang ni yang menjadikan Allah Ta'ala murka pada dia sebab dia buat sesuatu amal untuk mengharapkan pujian daripada manusia. Riak ada adik-beradik dia. Riak, ujub, sum'ah. Ni tiga beradik ni. Ya, dan tiga-tiga beradik ni adalah penyakit orang saleh. Orang tak beramal, orang tak ada penyakit ni. Orang yang beramal je. Riak, ujub, sum'ah. Riak, orang yang memperlihatkan ibadah. Ujub, orang yang berbangga dengan ibadah yang dia lakukan. Dia rasa dia lah yang paling baik. Orang lain tak baik dah. Hari ni orang sebut penyakit ni apa penyakit ni? Ujub ni disebut, saya lupa istilah dia. Ada penyakit ni, apa lupa dia. NCD bukan anxiety. Saya lupa dah istilah dia. Narcissist apa? Narcissist narcissist disorder macam itulah, apalah penyakitnya lah. Jenis orang lain semua tak betul, dia seorang betul. Ni ujub Tapi dalam ibadah dia rasa semua orang tak bagus, dia seorang paling bagus. Okey, ni penyakit Okey, dan yang ketiganya sum'ah. Sum'ah ni dia memperdengarkan ibadah dia. Riak, dia perlihatkan ibadah. Sum'ah ni dia perdengar, dia cerita-cerita ibadah daripada orang lain. Saya ni alhamdulillah lah dah 7 kali dah pergi umrah. Tak tanya pun. Tapi dia cerita, pendengarkan ibadah dia. Ini pun adalah satu penyakit orang saleh. Okey? Baik. Siapa yang buat macam ni, Allah kata apa? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan kamu dengan apa yang kamu sekutukan. Maksudnya, kalau kamu nak claim pahala dengan amal yang kamu buat, mintalah pada dia. Jangan minta pada aku. Sebab kamu buat bukan untuk aku. Tapi kerana makhluk. Mintalah kepada makhluk tersebut. Okey, jadi hadis-hadis ini adalah sebagai peringatan bersama kepada kita. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan amilatun nasibah. Salah satu daripada sifat ahli neraka itu amilah, orang yang bekerja keras di dunia melalui amal saleh. Orang salat, dia salat. Orang puasa, dia puasa. Orang haji umrah, dia pun buat benda yang sama. Nasibah, tetapi dia tetap merana di hari akhirat. Kerana apa? Ibadah yang dia buat itu tidak ikhlas. Bukan kerana Allah, tapi mengharapkan pujian daripada manusia. Penat kan beribadah macam tu? Penat. Macam mana kita nak tahu kita ada penyakit riak? Ini baru satu hadis, minta maaf lah. Macam mana kita nak tahu kita ada penyakit riak? Ada beberapa tanda. Pertama, iaitu kita akan bertambah amal apabila dipuji.
Orang puji bertambah amal. Orang melihat bertambah amal kita. Orang keji kita, kita berhenti beramal. Ataupun kita kurang daripada beramal. Terkesan dengan kata-kata orang. Menyebabkan kita meninggalkan amal-amal yang kita lakukan. Okay? Jadi kalau ada perasaan ni, hati-hatilah. Sebab riak ni bukan pada sesuatu yang mewah-mewah, yang hebat-hebat. Kadang-kadang benda-benda yang biasa-biasa je. Contohlah, dia ni kaya raya sungguh. Dia ni ada gelaran-gelaran tertentu. Tapi saja je naik kereta kecil, motor buruk. Sebab apa? Nak dipanggil sebagai zuhud. Itu riak ni ibu. Itu riak. Saja nak tunjukkan. Nak disebut-sebut kan. Hebat dia ni orang kaya tapi pakai macam ni. Oh subhanallah. Dia nak orang sebut-sebut kebaikan yang dia buat tu. Ni semua penyakit hati. Kita nampak benda tu macam tak ada masalah kan. Apa salahnya saya pakai macam ni je. Oh, dia ni orang hebat tapi pakai pakaian yang lusuh-lusuh. Sebab nak disebut sebagai zuhud. Nak disebut sebagai orang yang meninggalkan dunia dia. Nak disebut saya ni ahli korporat tapi berjiwa akhirat. Dia mengharapkan pujian daripada manusia. Semuanya penyakit hati. Sebab dia bukan buat kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang saja je bila jumpa dengan kawan-kawan, muka lesu je. Kenapa Ji muka lesu ni? Saya biasalah, penat dah tua lah ni. Bangun malam tahajud. Oh nak cerita tahajud. Jauh dia kona tapi dia matlamat sama juga. Kan? Dia bukan sekadar tunjukkan ibadah yang hebat-hebat, tapi menzahirkan watak-watak yang kita lihat dia mengharapkan pandangan dan pujian daripada manusia. Nampak tak? Ni penyakit hati. Sebab itu kita kata apa? Hati-hati dengan hati kan. Hati ni perlu dijaga. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, last kali. Ni untuk hadis ni. Iaitu orang yang riak, ujub dan sum'ah ni dia perlu dirawat. Macam mana rawatan dia? Rawatan dia kena tahu ada 3 perkara. Pertama, semua amal yang dia buat tertolak. Benda ni kena letak dalam mindset kita. Kalau saya beramal dan mengharapkan pandangan dan pujian daripada manusia, semua amal saya tertolak. Saya belanjakan 30,000, 300,000 untuk pergi haji. Sekali saya riak, amal saya tertolak. Rugi. Kita kena tanamkan dalam fikiran kita supaya kita sangat berhati-hati dengan niat kita. Jaga sungguh dengan hati kita. Supaya kita tak jadi orang yang merugi. Penat saya pergi haji ni. Penat saya bersedekah. Penat saya solat malam, beribadah. Tapi semuanya lebur hanya kerana riak. Itu kena tanam dalam fikiran kita. Kedua, kita kena bagi tahu pada diri kita, sudahlah amal tertolak, semuanya itu menjadi dosa pula. Sudahlah tertolak bahkan menjadi dosa. Kalau kita dalam akaun bank ini bukan sekadar rugi dah, tapi dah jadi negatif akaun kita dah. Berhutang pula. Sudahlah amal tak diterima, kita dah ditanda sebagai dosa dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Okey. Ni bukan jatuh dah, jatuh tertimpa tangga dah. Ketiga, kita kena bagi tahu pada diri kita, selama mana saya beramal mengharapkan pujian manusia, manusia takkan puji saya. Bahkan manusia akan membenci saya. Sebab kita ni boleh tengok orang yang fake tak fake dalam beramal kan. Kita boleh tengok orang yang suka pandangan manusia ni sebab dia nak perhatian. Dia lapar kepada attention orang lain. Attention seekers kita kata kan. Dia cari-cari pandangan orang lain, perhatian orang lain. Dia kena bagi tahu pada diri dia. Lagi saya cari pandangan orang lain, lagi saya stres. Bukan orang puji kita, bahkan orang keji. Meluat tengok. Benda tu kita kena bagi tahu pada diri kita. Supaya kita ni jaga hati kita. Rawat ibadah yang kita lakukan agar tidak ada unsur-unsur yang tidak baik. Sebab inilah kerja iblis. Kerja iblis. Dia suruh kita beribadah. Dia tak suruh, Hajah tak payah pergi kuliah ya. Tak ada, dia tak halang dah. Dia tahu lah ni semua orang yang dah kebal ni. Memang pergi, paksa ke apa, memang nak pergi. Tapi dia mengubah hati kita. Kita beribadah untuk jadi baik. Tapi iblis membisik, beribadahlah untuk merasa diri kamu baik. Okey, ni hati-hati. Benda-benda ni lah yang akan menghancurkan dan merosakkan ibadah yang kita lakukan. Baik, ibu-ibu, yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang berikutnya. Baik, hadis 38 tu saya rasa kita dah pernah bincangkan. Hadis berkaitan tentang bab berwudu. Betul kan? Jadi saya tak ulang Perlu ulang ke?
Tak payah. Ha? Okey, sikit je lah. Okey. Tak apa. Kita beri peluang, mungkin ada yang baru hadir kan. Sebelum ni tak dengar, kita bincanglah hadis ni. Okey, tak apa. Kita tengok hadis muka surat 38, hadis pertama, fasal yang kedua. Fasal ni maksudnya, sebelum ni bab berkaitan tentang buat satu amalan, diampunkan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Okey. Fasal yang kedua ni berkaitan tentang amal yang kita buat, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Besar ganjaran dia. Baik, hadis yang pertama. Okey. Daripada hadis-hadis ni, nanti kita akan tengok betapa Allah Ta'ala punya kasih kepada kita. Sehingga Allah Ta'ala berpesan kepada kita, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu, peluang pengampunan tu bukan hanya pada ibadah khusus, tetapi pada ibadah-ibadah umum daripada sifat manusiawi kita. Nak tidur, bangun tidur, kita akan jumpa hadis nanti. Bangun tidur jadi pengampunan. Kita ingat, nak dapat pengampunan kena salat, kena banyak sedekah, kena beribadah, baru dia dapat pengampunan. Sebenarnya tidak. Dengan ilmu baru kita tahu, pengampunan Allah tu maha luas. Bangun tidur sifat kita. Hari-hari tidur berapa kali? Ada orang kerja tidur, bangun tidur je. Dia tak sangka bangun tu jadi pengampunan. Kan? Sehari 3 kali bertidur, 4 kali tidur. Bayangkan kalau dia tahulah bangun tidur itu menjadi pengampunan. Pakai baju, sebelum ni kita dah bincang dah, jadi pengampunan. Makan, lepas makan baca sekian doa, dapat pengampunan. Ini antaralah menunjukkan kepada kita pengampunan Allah itu maha luas. Okey. Baik, hadis yang pertama. Hadis daripada Uthman bin Affan, daripada riwayat iaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik, an Uthman bin Affan radhiyallahu an. Daripada Uthman bin Affan telah meriwayatkan, annahu da'a biwudu'i. Sesungguhnya baginda Nabi SAW telah meminta air wuduknya. Kenapa Nabi minta air wuduk? Sebab dahulu baginda Nabi berwuduk dengan bekas wuduk. Kalau kita hari ni nak wuduk, kamu pergilah ke pipe. Sebab itulah tempat berwuduk. Tapi dahulu mereka tidak memiliki pipe. Dia berwuduk dengan bekas wuduk dia. Aisyah menceritakan, Nabi kalau berwuduk dengan satu mud. Satu mud ni lebih kurang setengah botol air ni lah. Ni wuduk baginda Nabi SAW, setengah botol air ni. Dan kalau Nabi mandi janabah dengan satu sok. Satu sok ni lebih kurang dalam 2 kilo lebih air. Dulu dia tak ada liter. Dia timbang. Jadi sebab itu dia ada 2 kilo air. 2 kilo air ni kalau kita nilai lebih kurang mungkin 2 botol ke 3 botol saiz ni. Mandi janabah. Dah pening macam mana nak mandi janabah macam ni. Kan? Tapi sebenarnya sangat mudah. Ada 2 hadis yang masyhur yang menceritakan tentang mandi janabah baginda Nabi SAW. Dua-dua hadis tu diriwayatkan oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW. Macam mana Nabi mandi janabah? Saya sebut sikit je lah. Kita tak baca hadis tu. Pertama, Nabi SAW akan membasuh kedua-dua tangannya. Basuh kedua-dua tangan kedua-dua tangannya. Lalu baginda Nabi akan membasuh kedua-dua kemaluannya, depan dan belakang. Dia akan bersihkan. Dan waktu dia bersihkan itu bukan sekadar bersih, tapi dia dah duduk dalam kategori mandi janabah dah. Okay, dalam kategori mandi janabah. Jadi dia bersihkan depan dengan belakang tu. Maksudnya lepas ni perlu basuh lagi tak? Tak perlu dah. Kemudian yang ketiga, Nabi akan minta maaf. Lepas Nabi itu, Nabi akan tepuk tangan Nabi di atas tanah. Lepas tu Nabi basuh balik. Okey, apa maksud tepuk atas tanah tu? Berarti Nabi sabun. Istilah dia lah, dulu tak ada sabun kan. Jadi dia gunakan tanah sebagai pembersih tu. Jadi hari ni kita lepas basuh tu, kita pun boleh basuh tangan dengan sabun. Baik. Kemudian Nabi berwuduk seperti wuduk yang nak salat. Disebutkan oleh isteri Nabi. Nabi ambil wuduk. Cuma ada 2 riwayat dekat situ. Pertama, Nabi basuh keseluruhan anggota wuduk kecuali kaki. Kaki Nabi akan basuh last kali lepas mandi janabah. Satu lagi riwayat menyebutkan Nabi ambil seluruh wuduk seperti biasa sampai kaki sebelum Nabi mandi janabah. Okey.
Jadi Nabi ambil wuduk lah, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala dan basuh kaki. Selesai. Dan kemudiannya Nabi ratakan seluruh air di seluruh tubuh dia. Kalau ibu-ibu ayah buat ni, percayalah, sangat mudah. Lepas tu tak payah sibuk-sibuk dan nak gosok lah apa tak payah. Semua dah selesai dah. Kita selesaikan lebih awal. Dan di sini para ulama berpegang, lepas kita solat mandi janabah, perlu wuduk balik tak? Tak perlu. Boleh ditunaikan solat. Okey, tapi ingat, saya minta maaf sebut, ada juga yang mandi tiba-tiba terkentut. Dia tahu saya dah mandi tadi, tak payah wuduk. Batal lah wuduknya. Ataupun dia masa dia dah tengah mandi tu, saya minta maaf, dia pegang kemaluannya. Batal tak? Batal lah wuduknya. Okey? Baik. Baik, kita tengok hadis ni. Hadis daripada Uthman bin Affan. Iaitu Nabi meminta air wuduk. Air wuduk Nabi ni 1 mud. Kecil setengah botol ni. Sikit je air dia. Lalu, faghassala kaffaihi min ina'ihi 3 marrat. Lalu, Nabi membasuh kedua-dua tangan Nabi sehingga ke pergelangannya. Sampai sini. Sebanyak 3 kali. Artinya, bayangkan ni air wuduk Nabi. Nabi tuangkan di tangannya, lalu Nabi basuh. Sebanyak 3 kali. Ambil lagi, tuang, basuh. Ambil lagi air, tuang, basuh. Cukuplah 3 kali. Tujuan dia apa? Ini adalah memastikan tangan Nabi sudah bersih. Tadi mungkin kita dah pegang itu, pegang ni. Jadi kita basuh terlebih dahulu tangan kita supaya bersih. Lalu kata Uthman, thumma adkhala yaminahu fil wudu'. Lalu Nabi pun mencelupkan tangannya di dalam bekas wudu'. Adakah air itu menjadi mustakmal? Tak. Sebab tangan tu telah menggantikan cebok, kita kata, istilah kita cebok. Gayung lah. Dah menggantikan. Kita bukan basuh di dalam bekas. Kita hanya ambil, lalu kita basuh. Baik. Lalu Nabi pun celupkan tangan kanannya dan Nabi berwuduk. Apa yang Nabi buat? Satu celupan itu, thumma tamatmat wastansha wastanshar. Satu celupan itu Nabi buat 3 benda. Pertama, tamatmat. Separuh daripada air yang ada dekat tangan ni, Nabi masuk dalam mulut dan berkumur. Tamatmat, berkumur. Dan baki separuh yang ada dapat tapak tangan ni, Nabi wastansha. Nabi masukkan dalam hidung dan Nabi keluarkan. Okey. Sebab itu cukup air yang sebanyak ni boleh dilakukan untuk wudu. Kita macam mana style kita? Ya, buka saja. Kan, buka saja. Bayangkan kalau Masjid Al-Falah, sebenarnya saya beritahu Tan Sri lah. Tan Sri kena buat macam ni. Buat jimat bil kita. Kan? Kalau tidak, itulah bil kita. Saya pernah sebutkan sebelum ni, kenapa bab wuduk ni penting kita fahami. Dia bukan sekadar bersoal tentang ibadah, tetapi dia bersoal tentang kehidupan. Agama mengajar kita dalam bab ibadah ni, bab ni wajib kita tahu. Sebab dia akan menentukan ibadah kita tu bersih, kan? Bayangkan kalau dalam ibadah kita praktikkan ni, dalam kehidupan kita, kita akan buat semua benda dalam keadaan apa? Biar sedikit tapi berimpak. Wuduk kan sedikit, tuan-tuan, tapi dia memberi kesan besar pada ibadah kita. Ataupun dalam hidup ni diajar kepada kita agar berjimat cermat. Jangan buat satu benda tu berlebih-lebih sampai berlaku pembaziran. Kita pergi tengok orang makan macam mana, pembaziran. Selain bulan Ramadan, berapa tan pembaziran sampah sarap. Masuk Ramadan lagi bertambah sampah sarap. Sebab kita sisa-sisa makanan tu bertambah-tambah, berkilo-kilo tan lagi bertambah. Kita pun pelik. Agama tak mengajar sampai berlakunya pembaziran. Okey, sebab dalam hal agama pun dia ajar supaya berjimat cermat. Bayangkan dalam hal kehidupan dunia kita, sepatutnya diajar untuk berjimat cermat. Maksudnya, kita gunakan satu benda tu mengikut keperluan, bukan mengikut kemahuan. Okey, baik. Kemudian, Nabi SAW bila dia dah basuh mulut dia, lalu dia baru masuk hidung. Kenapa Nabi masuk mulut dulu, baru hidung? Sebab memastikan supaya air yang masuk ke mulut dan hidung tu adalah bersih. Kalau masuk hidung dulu, kita pun keluarkan. Air tu dah meleleh dah. Kita pun masuk mulut dah pula. Kita boleh bayangkan lah. Jadi sebab itu Nabi kumur dulu, barulah Nabi masuk ke dalam hidung. Kemudian, thumma ghassala wajhah. Kemudian Nabi membasuh wajahnya. Nabi basuh keseluruhan wajahnya. Di sini saya pernah sebut dah.
digunakan dalam istilah ni ghassal. Ghassal ni adalah basuhan. Kalau ibu-ibu ayah ambil wuduk, biarkan air tu bertakung di tangan. Okey, biar bertakung. Masa air kita nak basuh muka tu, air tu bertakung dekat muka, lalu dibasuh. Okay. Kalau kita celup air, pastikan air tu ada bertakung di tangan, basuh. Kalau kita pakai botol spray, spray di tapak tangan, pastikan air tu bertakung, baru kita basuh. Kalau kita spray direct kepada wajah kita, pastikan air yang kita spray tu dia rasa mengalir dah. Barulah kita ratakan. Barulah istilahnya basuh. Kalau kita spray sikit-sikit je, ada rasa air tapi tak rasa mengalir, kita pun sapu, tak sah. Kita spray tapak tangan, tak bertakung, sekadar ada air je, kita pun basuh, tak sah. Sebab itu digunakan perkataan ghassal. Ghassal Kalau ada dekat tapak tangan, pastikan dia bertakung, walaupun nampak sedikit. Kalau di wajah, pastikan dia rasa mengalir. Kita spray-spray kan, selalu atas kapal terbang, dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita buat pakai botol spray ni. Pastikan masa spray tu biar rasa air tu mengalir. Spray-spray rasa air tu mengalir. Barulah diratakan. Okey, itu istilah ghassal. Dan dibasuh wajahnya. Wajah ni maksudnya yang kita nampak daripada depan. Okey, depan ni. Yang itulah anggota wajah. Kenapa penting? Saya pernah sebut dah. Saya tak nak ulang lah. Nanti orang kata, alah ni dah cerita dah. Tapi nak bagi tahu juga. Kalau yang ayah-ayah tak ada rambut atas kan? Tak ada rambut atas. Ustaz, saya dahi sampai ke belakang. Perlu basuh? Tak perlu basuh lah. Sebab dahi tu, bukan dahi pula. Kepala atas tu ke atas. Orang tak pandang dari depan kan. Mana yang nampak daripada depan, itulah dipanggil wajah. Kalau tidak, dia pun basuh sampai atas. Tak maaf lah. Okay, tak nak kata lah. Nanti orang marah pula. Saya cakap sebab nak bagi tahu supaya tak tersalah faham. Okay. Baik. Jadi seluruh wajah tu dibasuh. Okey, bagi ayah-ayah yang ada janggut. Janggut ni macam mana pula? Kalau janggut kita nipis ni, jenis orang Melayu ni janggut nipis. Sikit je, kita nampak lagi bentuk dagu dia tu. Jadi perlu diratakan. Tak payahlah gosok-gosok sangat pun. Kita lalu macam ni pun dah sempurna dah. Tapi kalau jenis janggut tebal pula, dia tanam janggut sekarang. Kan ada orang jenis tanam rambut, tanam janggut. Dia tanam pula, panjang pula, tebal. Waktu tu sunat untuk dia masukkan jari. Lepas dia basuh muka, ambil sikit air tu, digosok-gosok janggutnya. Jangan sampai lencun pula. Sekadar dilalukan. Okay, itu basuhan dia. Dibasuh sebanyak thalathan, iaitu 3 kali. Wa yadaihi ila mirfaqaini thalathan. Dan dibasuh tangan sehingga kedua sikunya 3 kali. Maksudnya muka dengan tangan perkara yang sama. Ghassal, iaitu dibasuh. Okey, nak basuh tangan, pastikan air itu bertakung di tapak tangan. Ataupun kalau guna botol spray, pastikan dia mesti mengalir. Air yang kita spray tu, percik-percikan tu mengalir. Barulah kita boleh basuh. Itu namanya ghassal. Thumma masaha ra'sah. Lalu disapu di kepalanya. Kepala tu tak disebut sebagai ghassal, tapi disebut sebagai masaha. Ibu-ibu, ayah tengok hadis tu. Masaha. Masaha artinya adalah sapuan nipis. Sapuan nipis. Sapuan nipis ni macam mana? Iaitu kalau kita ambil air, kat wuduk kat pipe tu, kita ambil air kat tapak tangan kita letakkan tapak tangan ni, kita lepaskan. Buat macam ni. Lepaskan. Air bertakung tak? Tak bertakung lah. Jadi apa yang ada dekat tapak tangan kita tu, itulah yang kita sapukan kepada seluruh kepada kita. Itulah namanya masah. Sapuan. Dia bukan kita ambil uduk, tepek. Itu kita kan. Biasanya macam tu. Okey, baik. Di sini perkara yang kita kena maklum. Di dalam 4 mazhab menyebutkan basuhan kepala ini sunatnya adalah keseluruhan kepala. Memang ada yang kata kalau di dalam sekian mazhab, macam mazhab kita, sedikit sahaja. Sikit saja basuh pun dah kira sah. Itu adalah basuhan sapuan kadar minima. Kadar minima. Tapi 4 mazhab sepakat sunatnya adalah keseluruhan kepala. Jadi kita tak ada isu air sekarang. Di negara kita tak ada isu air. Jadi basuhannya macam mana? Basuhlah kepada seluruh kepala kita. Diratakan keseluruhan. Ada 2 riwayat. Satu riwayat basuh dari depan tarik ke belakang. Selesai. Ada riwayat kata diriwayatkan Nabi basuh sampai ke belakang, lalu Nabi patah balik ke depan. Okey. Maksudnya lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat.
Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, cukuplah ditarik sampai ke belakang kan. Jangan ditarik ke depan pula. Habis rambut ke depan. Tak payahlah. Jadi lelaki yang rambutnya pendek, basuhlah ke belakang dan dia boleh tolak balik ke depan. Selesai. Itulah sapuan yang dia ajar pada anggota wuduk kepala. Nampak? Kalau kita pakai main tepek-tepek tu sampai basah ni, tengoklah bahunya basah, kemudian kopiahnya dah betik lalat. Itu jadi isunya. Sebab dia hanya sapuan sahaja. Kemudian thumma ghassala rijlaihi thalathan. Lalu dia membasuh kedua-dua kakinya 3 kali sampai ke buku lali. Kaki pun diguna perkataan ghassal. Kaedah yang sama pada muka dan juga tangan. Hanya kepala sahaja adalah sapuan. Okey, inilah wuduk yang sempurna yang ditunjukkan oleh Nabi. Lalu kata Uthman bin Affan, thumma qala. Lalu Uthman kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwuduk nahwa wudu'i haza, seperti wudukku ini. Uthman buat praktikal. Ini wuduk aku ni, inilah yang aku tengok Rasulullah berwuduk. Okay, inilah cara Rasulullah berwuduk. Dan selepas Rasulullah berwuduk, waqala, kata Uthman, Nabi pun bersabda. Nabi kata apa? Man tawaddaa, siapa yang berwuduk nahwa wudu'i hadha, seperti wudukku ini. Okey, sebelum ni saya nak bagi ibu ayah nampak teks tu. Perhatikan thumma qala. Jumpa tak ayat tu? Thumma qala. Thumma qala dekat situ adalah ucapan Uthman. Uthman telah berkata. Okey, nanti takut terkeliru. Jangan tengok terjemahan bawah tu. Terjemahan tu terjemahan yang dia dah ni. Kita nak tengok pada teks hadis tu. Okey, thumma qala. Dekat situ adalah Uthman telah berkata. Dia kata inilah wuduk yang aku tengok seperti wuduk Nabi. Waqala, bawah tu ada waqala kan? Waqala tu dia cerita Nabi telah bersabda. Okey, apa Nabi sabda? Siapa yang berwuduk, man tawaddaa. Siapa berwuduk nahwa wudu'i hadza, seperti wuduk aku ini. Thumma shalla raka'atain. Kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat. La yuhaddithu fihima, dan dia tidak bercakap-cakap di antara waktu itu, nafsah. Maksudnya daripada wuduk nak ke solat tu dia tak bercakap-cakap. Tak bercakap dengan siapa? Nafsahu, dengan dirinya sendiri. Dia tak sibuk scroll handphone tengok, dia tak sibuk berbual-bual, dia tak sibuk dah. Sebab apa? Fikirannya dah fokus untuk masuk ke ruangan solat. Macam ibu-ibu lah, ayah-ayah, kita nak, bukan kita lah, ibu-ibu ayah nak pergi ambil Datuk Syip kat istana kan. Semalam tu dah fikir dah. Dah imagine dah macam mana. Bangun pukul berapa, nanti naik. Boleh ke orang kata, jom lepak dululah. Kita pergi sarapan. Oh tak boleh, saya nak kena pergi istana sekarang juga. Takut lewat. Fikiran kita tu dah fokus ke sana dah. Macam tu lah orang yang berwuduk tu, dia dah get ready fikiran dia tu untuk beribadah. Punyalah dijaga cara kita berfikir. Kalau tidak, kita masih lagi lepas wuduk tadi, sibuk lagi dengan jam. Nanti masuk wuduk, mana jam tadi mana saya punya kunci kereta, dia dah mula fikir patah balik. Sebab dia buat benda tadi tu tak dalam keadaan get ready. Masih lagi kalut-kalut dengan macam-macam perkara. Jadi sebab itu, kita selesaikan semua perkara, ambil wuduk tu, kita dah masuk kepada part ibadah dah. Okay, kita dah fokus dah. Lepas wuduk, terus saja ke ruangan salat untuk dirikan salat. Okay, tu kita dah fokus pada bab wuduk dah. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, lalu dia dirikan salat 2 rakaat dan dia tak bercakap-cakap dengan dirinya antara wuduk nak ke salat tadi, dia akan dapat ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Okey, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini menunjukkan kepada kita bab wuduk ni adalah bab yang paling penting. Kerana apa? Islam dia datang kepada dunia ni adalah sebagai rahmah. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah dunia, walaupun Islam dah pegang 2/3 dunia, Islam tak digelar sebagai penjajah. Islam tak dipanggil sebagai apalah yang kita panggil kepada negara-negara lain, tak seperti mana Belanda, Portugis, Perancis, British dan sebagainya.
Mereka tu disebut sebagai penjajah. Sejarah dunia sebut macam tu. Kenapa? Sebab Islam datang bawa rahmah. Islam datang bawa ilmu dan bawa tamadun. Antara ilmu dan tamadun yang dibawa oleh Nabi ni, melalui Islam ni, adalah kebersihan. Kita tak rasa benda ni penting. Tapi ni penting bagi masyarakat dulu yang tak ada ilmu tentang tu. Kita tengok di dunia Eropah, abad 18, abad 17 sebelum ni, mereka berada di negara ataupun benua yang paling busuk di dunia. Paling busuk. Dia tak tahu nak uruskan. Kenderaannya adalah daripada haiwan. Kita tahu haiwan ni macam mana sifat dia. Dekat mana dia lalu, dekat situlah dia membuang. Dia tak tahu macam mana nak urus. Bukan kata haiwan, manusia pun tak tahu macam mana nak urus. Islam datang, Nabi datang, Nabi ajar macam mana istinja. Macam mana nak bersihkan diri, macam mana nak berwuduk. Itu adalah ilmu. Ilmu yang manusia tak pernah sampai pada waktu tu. Tapi Islam datang. Kemudian Nabi ajar bagaimana memberus gigi, membersihkan diri dan sebagainya. Saya rasa ibu-ibu pun pernah sampai ke sekian negara di bawah jajahan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah hari ini disebut daerahnya itu sebagai Balkan, kan, di timur Eropah. Kita tengok mana-mana kerajaan Osmaniyah ni dia bawa ada dia punya tanda dia. Selain masjid dia yang berbentuk pensel, dia punya menara-menara macam pensel tu, dia akan bawa juga dia punya hammam. Kita pergi ke Macedonia, kita tengok ada hammam. Sama macam hammam yang ada dekat Turki. Kenapa ada hammam? Sebab di situlah ruangan membersihkan diri. Masyarakat zaman tu tak tahu macam mana bersih diri. Nak buang najis pun tak tahu macam mana. Nak istinja pun tak tahu. Islam datang membawa tamadun dan membawa ilmu. Dan dikekalkan. Ini adalah tandas awam. Macam mana istinja? Saya rasa sampai hari ni kalau ibu-ibu pergi ke Amerika pun, tandasnya macam mana? Pintunya setengah, kan? Abang Mansur dia duduk Amerika dulu, dia tahu lah. Tandas separuh, kan? Separuh pintu pun kita boleh tengok, nampak orang dari dalam. Tapi Islam datang macam mana, tuan-tuan? Negara kita sendiri. Kalau pergi luar negara, botol ni sangat penting, kan? Tak ada botol ni, pening kita macam mana saya. Kalau minum air mineral, simpanlah botol kosong tu. Mudah di mana-mana. Sebab nak bagi tahu, inilah kehidupan dan agama mengajar kehidupan. Benda yang kita tak pernah fikir sebab kita rasa benda tu saya dah hidup daripada kecil. Tapi orang yang tak pernah hidup macam tu, dia akan nampak inilah rahmah. Iaitu bab kebersihan. Bab membersihkan diri ini adalah keperluan. Dan kebersihan adalah salah satu daripada sifat ciri-ciri kepada negara maju. Kita pergi mana negara maju, kita akan tengok salah satu sifatnya adalah kebersihan. Tapi lebih hebat lagi, kebanyakan negara maju dia bersih, nampak zahirnya bersih, tapi ada bau, kan? ada bau. Agama mengajar kepada kita, kebersihan itu separuh daripada kebersihan adalah daripada bau. Bau pun Nabi tak bagi sebab ia adalah kebersihan. Kan kita diajar, siapa yang makan makanan yang berbau, Nabi halang daripada hampiri ruangan-ruangan ibadah ni. Okay. Sebab bau adalah sebahagian daripada kebersihan. Kita ingat, nampak bersih okey lah. Tapi bau pun tak menyenangkan. Tapi Nabi ajar, bau pun tak diizinkan. Saya ada jumpa ada seorang engineer ni. Bukan engineer, arkitek kot. Dia kata, kita ni kena fikir jauh lagi. Dia kata kalau buat tandas, pintu kita tu kena betul, dia kata. Pintu tu daunnya nak tolak kanan ke tolak kiri? Selalu daun kita tolak kanan ke tolak kiri? Tolak kiri. Khilaf. Contoh, kan? Kanan ke kiri? Dia kata patutnya daun kita ni, mungkin ada ayah-ayah kat sini, arkitek, engineer, kan? Dia kata patutnya tolak kanan. Sebab bila kita tolak kanan, kaki kita melangkah kiri. Tapi kalau benda tu kita tak peduli, kan? Tapi kalau kita betul-betul faham agama, kita didik orang, biar pintu tu belah kanan. Supaya kita tolak kanan, sebab kaki kita bersilang. Saya tak tahulah ada orang jalan tak bersilang. Kanan, kaki kanan, tangan kanan. Saya tak tahulah. Dia kata sepatutnya tolak ke kanan, melangkahnya kaki kiri. Tak tahulah. Manalah. Maksud secara psikologinya macam mana. Itu orang yang duduk bidang tu kena fikirkan lah. Maksud kalau tandasnya kecil pula, daunnya tolak ke dalam ke, tarik keluar, benda tu kena fikir. Sebab bab kebersihan ni, bab sebahagian daripada ibadah. Tapi kadang kita tak peduli, kan? Tanda lah.
Sebab itu masyarakat dahulu bagusnya tandasnya di luar supaya najis tu tak bawa ke dalam. Wuduknya dan sebagainya. Tapi kita bila tandas luar takut pula. Itu kan itu cara kita lah. Okey. Baik. Yang saya nak sampaikan sebab nanti kita akan jumpa hadis-hadis berkaitan dengan wuduk ni banyak sangat. Sebab apa Nabi cerita wuduk pengampunan, wuduk pengampunan? Sebab Nabi nak tegaskan bersihkan diri, jaga kebersihan diri, Sebab itu ditegaskan dan ditekankan. Okey. Jadi orang mukmin ni benda pertama adalah kebersihan diri. Cek balik rumah kita, kenderaan kita, ada tak french fries bawah seat, tengok balik kan. Ada tak air meleleh, tengok balik. Sebab sifat orang mukmin ni dia mesti dalam keadaan bersih. Dirinya bersih, persekitarannya bersih. Dan itulah sebagai tarikan, attraction pada orang lain tengok. Oh, inilah orang Muslim. Inilah orang Muslim. Okey? Supaya orang tak meremehkan orang Islam. Saya sayang tuan-tuan, kalau kita pergi, saya minta maaf sebutlah. Ni ada ni, boleh pekat lah lepas ni kot. Contohlah di India. Gujarat. Hari ni sebut Gujarat kan, Gujarat di India. Mungkin ibu-ibu yang sekarang ni ada trend pergi ke Pakistan travel. Pergi ke mana lagi? Ke Madras. Ni wilayah di India yang duduk majoritinya Muslim. Okey? Kita tengok pun kita sedih. Kan? Sebab walaupun kita duduk di tempat yang mungkin agak sederhana, tapi kebersihan tu adalah keutamaan dan dia kebersihan. Tapi bila kita tengok mana ada dinding, di situlah tandas. Yang itu kita rasa sedih lah. Ralat dekat situlah. Biar rumah kita sederhana, keadaan kita sederhana, negeri kita sederhana, tetapi kebersihan tip top. Itu benda paling penting. Dan saya rasa itulah adalah tarikan kepada Islam. Okey, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, solat 2 rakaat dekat sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada solat fardu ataupun solat sunat. Okey, lepas wudu kita ada solat sunat wudu. Kalau kita tak ada solat sunat wudu, kita datang orang dah solat jamaah, maka solat itu dikira sebagai solat ni. Nak bagi tahu daripada waktu wudu nak ke solat fardu ataupun sunat, solat wudu ke ataupun solat sunat yang lain dan sebagainya, semua itu duduk di kategori thumma shalla raka'atain. Itu isyarat saja. Solat sunat dulu. Sebab kalau solat sunat pun diberikan ganjaran macam tu, solat fardu lebih lagi lah. Itu maksud dia. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih soalan tu, sangat baiklah. Baik. Wallahu ta'ala alam.